Kalau dia nampak orang lain dia kurang fokus. Tu dia kurang sikit lah dia macam ni. Kalau dia tak ada tunggu lama-lama. Yang dia tahu macam WBT, berapa nikah, tak pun sini dia ada mood dia. Mood dia tak kena tengok situasi dia macam mana. Korang kena tahu benda ni korang kena buat apa, tapi jangan risau. Ni dah okey sikit kan. Tapi dia still lagi macam benda, ada benda yang dia takut. Tak pun benda yang tak biasa. So kalau korang dah apa boleh buat, korang tak payah duduk pun. Dia dah datang kan, korang tak payah duduk. Korang terus. Sebab kalau aku nak biasakan dia straight dulu. Datang straight, bukan lompat terus. Sebab kalau lompat terus, nanti dia punya power jump dia tu, dia tak tentu arah. Dia boleh terlebih tinggi, tak pun tak sampai. Sebab CG ni dia suka lompat. Dia punya jump dia kuat. Sebab tu kalau orang train macam ni, tiba dia lompat tinggi, sampai atas tu dia, kalau korang biar macam ni kan, korang biar macam ni, nanti dia lompat ke atas, kau tak buat macam ni, nanti dia terbang ke belakang kau lah. Dia akan terbang daripada kau. So macam ni, tadi kan dekat kan, macam ni, dia tak biasa bunyi angsa, dia tak biasa bunyi jalan-jalan, dia akan jadi macam terkejut. X benda lagi yang dia takut-takut lah. Korang kena biasakan dia dekat luar. So korang pun kena biasakan dia dekat atas motor kak, dekat atas dalam kereta. Untuk hunting dalam kereta tak pun hunting atas motor. Kita try, dia datang, kita berdiri lah, tak payah duduk. So kalau korang train calling, korang jangan rasa lelah lah, korang kena sabar. CG macam tu, CG korang kena sabar. Kalau macam C, dia kurang sikit, dia dah tahu, dia tu dah datang. Lagi satu, dia punya weight C senang sikit turun. Kalau CG ni, kau bagi makan banyak hari ni, nanti biasa dia turun sikit je, turun banyak. So korang kena bagi makan sikit lah. Tapi korang kena pandai agak untuk esok dapat berapa. Macam aku maintain beratnya. Macam semalam 360, hari ni pun aku balik kerja, dia kekal 360. So maknanya makanan tu dia hadam, dia turun tempat yang sama, berat yang sama. So baru 2 kali kan kita train, dia dah kurang. Macam ni korang jangan turun weight. Dia mesti datang je, tapi lambat lah. Kalau boleh, kalau korang nak calling datang, macam 1 jam dia tak datang kan, kau setengah jam lah, cukup setengah jam tak datang, kau simpan makanan, kau tunggu setengah jam lagi, kau panggil jarak yang sama. Kalau untuk permulaan, korang jarak dekat je, jangan jauh. Sampai dia nak lompat tu kan, kalau dia dah boleh lompat, kau kekalkan jarak tu dulu. Untuk dalam masa seminggu tak pun 4 hari lah, 4 hari dah cukup jarak macam tu. Dia nampak layang-layang. Layang-layang tu jauh tu, dia nampak macam-macam. So kawasan sini ada BK, CG pun ada kadang datang. Fokus dia hilang, dah benda dia tengok. So kalau macam ni korang kena tunggu lah. Korang jangan asal panggil, lepas tu korang penat, korang cepat, tak payah. Korang biar dulu, bagi dia fokus kat engkau, kat korang, fokus kat diri korang, baru korang start panggil. Kalau macam ni korang jangan panggil, nanti dia tak akan datang, dia akan buat hal dia sendiri. CG macam tu, kau kena cari perhatian dia, pandang kat engkau, baru kau panggil. So macam ni dah ada benda yang dia tengok. Tapi kalau aku tengok belah sana, layang-layang, dia tengah tengok layang tu, dia tengah scan. Kadang-kadang kalau ada kapal terbang pun dia scan juga kapal terbang tu. Sebab dia nak tengok benda apa. Lagi-lagi kalau berulang lain, lagi dia scan habis. So macam ni, kita tunggu dulu. Jarak jauh sikit.
X. X. So macam ni fokus tu kurang sikit. Nanti aku buat simulasi nanti aku nak tengok fokus dia macam mana. Sebab aku buat simulasi hunting pakai tikus pun aku nak jumpa anak ayam. Nanti kalau dah biasa dengan tikus, dah biasa dengan anak ayam, kita up sikit dengan burung wak-wak, pegi wak-wak. Kita tengok simulasi hunting dia. Tapi kena biasakan dia dulu lah makan burung wak-wak. Kalau korang rasa nak hunting wak-wak, korang jangan start terus bagi, dia takkan kejar sebab dia tak tahu. Kalau untuk CG liar, hunting wak-wak boleh, tapi korang kena makan masa sikit untuk hunting liar. Hunting CG liar makan wak-wak. Sebab ya dengan wak-wak, diorang kurang sikit makan wak-wak. Sebab diorang fokus kepada mainan burung-burung yang senang. Macam wak-wak ni diorang kurang jumpa. Sebab CG duduk kawasan bandar. Jarang je duduk kat kampung. Ada kat kampung, tapi CG tu besar. Sebab dia makan makanan yang betul-betul khasiat. So badan dia baguk lah orang panggil. So fokus dia dah mula kurang. Sebab ada benda yang dia tengok. Rasalah layang dia tengok. Layang lah dia tengok. Dia tak tengok benda lain. Kalau berat malas, kalau dia betul-betul malas, dia takkan tengok benda lain. Dia akan jadi macam tu je, dia malas. Tapi kalau dia rasa dia tak malas, dia aktif. Dia ada benda je dia tengok. Dia nak main lah itu. Tu dia tak malas. Kalau malas, dia memang tak nak. Dia memang kembangkan bulu. Dia memang malas lah cerita dia. Macam ni dia dah ada mood dia sendiri. Apa? Tengok apa? Tak ada apa-apa kan? Macam ni. So korang kena sabar. Biasa kat situ korang kena sabar. Korang jangan main berulang sekejap-sekejap lah. Korang tak rasa feel. Kalau korang rasa, kalau bagi aku rasa feel sebab aku dah pernah hunting. Feel hunting tu yang kita nak. Kalau untuk calling tu pun ada rasa feel. Sebab kalau untuk aku CG, aku pernah train calling sampai dia follow aku, bukan aku ikut dia. So maknanya macam mana tahu? Kau pasang bell, kau pasang loceng dekat CG kau, kau lepaskan dia, kau pergi masuk semak-semak ke apa. So maknanya burungnya dekat area sana. Contoh kau dekat sini, nanti kau dengar CG kau datang. So maknanya dia ada dekat kawasan kau. Tapi kalau kau angkat tangan, dia terus turun. Aku nak sampai train CG macam tu, sampai dia ikut aku. Angkat tangan, dia terus turun. Dia tak ada tunggu lama-lama. Sebab tu satu memang manning kau-kau lah. Manning, lepas tu train pun kau-kau. Seminggu train, tak pun sebulan train poli. Bulan depan terus pergi hunting. Nak try hunting wak-wak, tapi tak ada wak-wak. Lepaskan CG dekat kebun. Kan kelapa sawit kan tinggi kan. Lepas ada terbang naik atas tu tinggi tu. Dia terbang tinggi. Setiap kali aku jalan, bunyi loceng kan, aku letak loceng kat glove. So daripada bunyi loceng tu dia ikut. Dia ikut bunyi loceng tu. Tak tahu dia dekat atas lah. Tapi aku tak nampak dia. Aku angkat tangan baru dia turun dekat daripada pokok. So macam ni fokus dia kurang lah. Ada benda yang dia tengok. So macam ni aku nak pergi ambil bagi dulu. Nak pergi ambil tikus. Nanti aku buat simulasi hunting. So kita bagi makan dulu sikit. Ni sikit ni, tak banyak. Okay, tunggu sekejap. So sekarang ni aku ada tikus. Aku nak try simulasi hunting dia lah. Tapi tikusnya aku akan lepaskan. Burung aku akan pegang duduk atas glove. Bukan aku tak dalam ni lah. So sekarang aku tak dulu ambil burung. So ikut lah jarak first.
Nak buat simulasi hunting jarak dekat lah, jangan jauh. Bang tali dia. So tengok lah letak tempat yang banyak rumput lah kalau boleh. Sebab kalau tak ada rumput nanti ekor rosak. Sekarang ni nak jaga ekor dia. Contoh sini lah, kita letak sini. Nampak je. Sekarang ni kita nak tengok dia punya fokus. Tu pun dah cukup bagus lah jarak macam tu. Korang jangan campak, bagi burung pergi sendiri. Untuk first simulasi hunting, burung yang kelambat lah. Sebab dia tak biasa lagi hunting. Sebab dia pun anak muda. Bulu pun baru pecah, baru full dah nak habis. Bulu anak dia masih ada lagi lah, bawah-bawah kepak dia. So korang boleh start awal lah. So macam ni, korang biar mice tu ke tikus kat sana. Kalau boleh jangan tikus rumah. Tikus rumah laju. Oh, buka je sangkar terus hilang. Kalau macam mice, red, dia banyak main-main dulu. So korang boleh try lah dekat mana-mana burung. Kalau dia tak pergi juga, dia tengok macam tu, korang pergi dekat sikit dengan red tu ke mice. Korang dekat sikit dengan tikus tu. Macam ni kan. Bagi dia fokus. Dekat sikit. Ikut sana. Pergi. Kita nak dapat simulasi hunting ni selalu macam ni lah. Tapi kalau boleh, benda yang dia nak makan tu, benda yang korang nak tangkap tu, korang kena bagi dia makan dulu. Bagi dia tahu tu makanan. So kalau dia dah tahu tu makanan, nanti bila korang pergi hunting, dah tahu lah dia nak kerja apa. Tak adalah dia, contohlah macam ada wak-wak ayam. Ayam ni lah, apa, anak ayam muda yang tak besar tu dengan pipit. So bila kau hunting, dia tak ada melilau. Nak kerja ayam mana, macam aku dulu. Pernah ada sekali tu aku hunting, ada ayam banyak. Dalam banyak-banyak ayam tu ada wak-wak. So dari situ tu burung kejar wak-wak, fokus kat wak-wak. Dia nak cari balik wak-wak tu, dia naik atas pokok, dia jumpa ayam, dia terus shoot. Sebab dia dah mula tak nampak wak-wak tu. Dia tengok ayam tu dengan wak-wak tu sama, sebab warna lebih kurang hitam. Ayam tu hitam. Dia terus shoot ayam tu terus. Mati lah terus ayam tu. Ayam tu ayam muda. Ayam muda, kira anak ayam muda yang dah besar tu. Tibai. Ayam hutan kacuk betina pun dia tibai. Dia pernah tibai. Time tu ada burung maina dengan ayam tu aku tak perasan. Aku jumpa maina tu je. Tiba-tiba keluar daripada semak. Anak yang muda lah, tapi betina, kacuk hutan. Yang tu dia kejar habis. So macam ni mice dah masuk. Dah susah dah. Nak kena masuk lebah ayam ni kan. Kalau masuk orang ni marah. Tikus tu dia dah ke dalam. Dah susah. Ada pula. Tunggu dia keluar. Dapat. So kalau macam ni, korang buat semua hunting kalau boleh, jangan tempat macam ni, tak bagus. Sudah, nasib baik dia dapat. So kalau korang pergi hunting, tengok dia dah mula dapat. Korang tarik ni Jesus ni. So dah akan pegang.
tikus tu, mana-mana apa yang korang bagi dia akan pegang. Tengok, ni macam ni simulasi hunting. So kalau macam ni dia tak biasa, korang kena selalu bagi lah, kena bagi makan benda tu. Kalau boleh wak-wak tu, contohlah wak-wak, korang kena potong, first bagi wak-wak tu hidup. Dia nak ke tak nak? Kalau tak nak, korang terpaksa sembelih, bagi nampak darah, bagi burung makan. So dari situ korang boleh tahu lah macam mana burung tu nak hunting. So kalau macam ni kan, dia lambat sebab apa tau? Dia tak biasa lagi hunting. Dia belum masuk mood hunting. Dia masih mood main lagi. Tapi korang kena ajar lah, start daripada time dia main tu. Macam mana? So macam ni dia akan makan sendiri. Tak pun kau tolong bunuh dulu tikus tu kan, takut dia gigit. So basic untuk train berapa jauh. Lepas tu dengan simulasi hunting. Kalau boleh simulasi hunting tu tempat luas. Kalau mice ni aku tak kisah sangat. Kalau tempat luas dia lari kat situ. Tapi kalau macam wak-wak ni, kalau boleh tambat. Lepas tu korang tengok respon burung macam mana. Okay, video ni bagus, ada manfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Sebab video ni video untuk beginner, pemula, aku rasa bagus untuk korang. So video aku hari ni itu sajalah. Jumpa next video. Jangan lupa komen apa yang korang tahu dan apa korang nak tanya.